Assalamualaikum semua. Dalam video ini kita akan sambung lagi berkenaan dengan topik Bitcoin. Untuk video ini kita tengok berkenaan bagaimana Bitcoin ini dia dihasilkan. Sebagai contoh, kita buat perbandingan untuk mata wang ringgit. Untuk mata wang ringgit, bagaimana ringgit dihasilkan? Okay, bagaimana ringgit ini dia diciptakan? Jadi jawapannya adalah ringgit ini dia dicetak oleh Bank Negara. Okay, dia dicetak oleh Bank Negara Malaysia ataupun BNM. Jadi BNM inilah yang mengawal segala pencetakan duit RM, duit ringgit. Okey, yang mana BNM dia bertugas bila nak mencetak tu dia tak boleh nak mencetak sesuka hati. Okey, dia mestilah melihat kepada isu inflasi dan juga pada kaedah faedah untuk bank. Okey, untuk bank-bank semua. Jadi BNM dia perlu semak semula faedah inflasi dan juga situasi-situasi ekonomi lah yang berkenaan dengan negara kita. Jadi BNM dia bertugas untuk kawal ringgit. Tapi kita tahu bahawa Bitcoin ini dia tidak ada siapa-siapa yang mengawalnya. Dia tidak ada entiti yang terpusat. Sebagai contoh, BNM ni, Bank Negara Malaysia, dia adalah satu institusi yang berpusat. Ada dia punya CEO, ada presiden dan segala benda lah untuk BNM ni. Jadi BNM ni bukan semua orang boleh terlibat dalam BNM. Kita kebanyakannya hanya boleh menggunakan sahaja ringgit Malaysia. Kita tak boleh nak terlibat dalam percetakan duit ringgit. Tapi persoalannya macam mana pula dengan Bitcoin? Bitcoin dia tak ada BNM. Dia tidak ada institusi yang berpusat yang mengawal pengeluaran Bitcoin. Maka kita nak tanya, kalau begitu, dari mana Bitcoin ini datang? Daripada mana ia dicipta? Okey, jadi dalam video ini saya akan cuba untuk jelaskan hal tersebutlah. Baik, untuk Bitcoin, Bitcoin ini dia dicipta, dia dihasilkan daripada satu kaedah sahaja. Dia hanya dikeluarkan daripada satu kaedah sahaja, iaitu perlombongan. Saya boleh kata blok. Kadang-kadang orang sebut perlombongan Bitcoin. Betul lah tu. Cuma apa maksud perlombongan Bitcoin? Maksud dia adalah perlombongan blok. Blok ini yang mana? Blok ini yang saya telah pun ceritakan dalam banyak video yang lepas. Iaitu kita ada blockchain ataupun blok rantai. Yang mana blok rantai ini akan ada pelombong-pelombong yang melombong ataupun yang menghasilkan blok-blok ini. Macam mana dia menghasilkan, saya telah pun jelaskan sebelum ini, iaitu dia akan ambil segala data, transaction, hash, non semua ni, dan selepas dia dipersetujui oleh semua pelombong, maka akan ditambah blok yang baru. Jadi itu yang kita maksudkan sebagai perlombongan blok. Perlombongan blok ini adalah proses dia nak mengumpul segala data, ditambah data, ditambah transaction, ditambah hash, ditambah nonce, ditambah semua ini, kemudian barulah didapatkan sebuah blok. Jadi macam mana Bitcoin ini dia terhasil adalah apabila seseorang pelombong itu dia berjaya menghasilkan sebuah blok. Jadi apabila seseorang pelombong, contoh ini kita ada banyak pelombong. Kita ada banyak pelombong, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi contoh kalau pelombong yang pertama ini, dia yang berjaya menghasilkan blok yang seterusnya. Contoh ini adalah blok yang dihasilkan oleh pelombong yang pertama. Dan pelombong lain semua sahkan bahawa blok ini mempunyai segala maklumat yang tepat. Jadi apa yang akan berlaku adalah apabila pelombong ini berjaya melombong blok yang terbaru, maka dia akan memperoleh beberapa Bitcoin. Jadi apabila dia berjaya menghasilkan blok, maka dia dengan persetujuan semua pelombong-pelombong lain, dia akan mendapat beberapa Bitcoin. Beberapa Bitcoin itu kita akan lihat juga berapa yang dia dapat. Jadi macam mana Bitcoin terhasil adalah dengan menghasilkan blok pada Bitcoin. Dan seterusnya, kita mungkin tanyalah, kalau begitu, kalau kita sepanjang masa kita boleh menghasilkan blok, maksudnya kuantiti Bitcoin ini dia tak terhingga lah. Maksudnya dia boleh ada infinity, sebab kita boleh hasilkan infinity blok. Baik, untuk persoalan itu jawapannya adalah tidak. Kerana Bitcoin dia ada mekanisme untuk mengelakkan daripada berlakunya inflasi. Saya padam dulu di sini.
Macam mana Bitcoin dia menghalang daripada inflasi? Okay, inflasi ni maksudnya apa? Secara ringkasnya lah, saya boleh kata inflasi ni bila kita ada penghasilan sesuatu aset, sebagai contoh Bitcoin, dia terlalu banyak. Okay, bila Bitcoin tu ada terlalu banyak, maka nilainya akan berkurangan kerana permintaan dia berkurangan. Okay, supply dan demand, apabila supply terlalu tinggi, demand akan menjadi rendah. Jadi itu adalah inflasi ataupun hyperinflasi. Jadi untuk elakkan inflasi, apa yang Bitcoin buat adalah selepas beberapa blok, okay, selepas beberapa ribu lah, selepas beberapa lama, asalnya kita dapat 25 Bitcoin untuk setiap blok. Okay. Selepas beberapa ketika dia bertukar, okay, dia berkurangan menjadi 12.5. Maksudnya pada awal-awal dahulu, satu blok ini pelombong yang berjaya melombong, dia akan mendapat 25 Bitcoin. Okay. Tapi selepas beberapa ketika, itu mekanisme untuk berapa lama itu dia tak tentulah. Okay, dia ada pengiraan yang kita tak akan masuk. Okay, cuma yang kita perlu tahu adalah blok ini asalnya yang paling awal sekitar 25 Bitcoin. Kemudian dia berkurangan kepada 12.5 Bitcoin. Okay, jadi selepas beberapa ketika pelombong yang berjaya melombong, dia akan mendapat ganjaran Bitcoin yang berkurangan. Okay, dan kemudian berkurangan lagi. Selepas beberapa ketika dia berkurangan lagi kepada 6.25 Bitcoin. Okay, kalau anda perasan 25 menjadi 12.5 adalah separuh. Maka nilainya semakin lama semakin berkurang. Kemudian dia akan jadi 3.125 okay, Bitcoin. Jadi maksudnya nilai-nilai Bitcoin yang terhasil itu semakin lama semakin berkurangan. Okay, semakin berkurangan, maka akhirnya nanti Bitcoin ini dia akan menjadi ganjaran Bitcoin itu mungkin nanti dia akan jadi 0.00 something. Okay, 0.00 yang semakin kecil lah. Okay, jadi apabila hasil Bitcoin itu semakin kecil, maksudnya dia punya supply dia punya pengeluaran dia akan menuju ke arah sifar. Okay, jadi itulah yang mengawal inflasi bagi Bitcoin. Itulah mekanisme yang mengawal inflasi bagi Bitcoin. Okey, jadi ada satu persoalan lah yang saya ingin utarakan untuk anda berfikir. Okey, untuk setiap perlombongan Bitcoin, kita para pelombong dia perlu keluarkan tenaga. Okey, dia perlu menggunakan tenaga elektrik sebab dia nak gunakan komputer, dan komputer dia perlu komputer yang menggunakan kuasa yang tinggi. Jadi persoalannya adalah kalau semakin lama semakin berkurang, macam mana dia nak cover balik, okey, kos elektrik ini. Ataupun lagi satu, kalau kita tahu bahawa pelombong hanya seorang pelombong sahaja yang mendapat ganjaran Bitcoin. Okey, macam mana dengan pelombong-pelombong lain? Adakah mereka juga akan mendapat ganjaran Bitcoin? Okey, jadi kalau mereka tak dapat, kenapa mereka perlu menggunakan tenaga elektrik untuk melombong? Jadi itu persoalan yang saya ingin tanyakan kepada anda. Kalau anda rasa ada jawapan, anda boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.